Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita sambung lagi pengajian kuliah maghrib kita berkaitan dengan topik pengurusan harta pusaka atau faraid. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kuliah kita yang terakhir pada bulan lepas kita dah selesai berkaitan dengan topik hak wasiat ke atas harta peninggalan si mati. Okey. Sebagai rumusannya, hak-hak yang tertakluk ke atas harta pusaka atau harta peninggalan si mati ini ada 4 perkara. Yang pertama, kos pengurusan jenazah atau tajahizul mayyit. Kos pengurusan jenazah boleh diambil daripada harta pusaka. Yang kedua adalah berkaitan dengan pelunasan hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati. Qada'u duyunihi au duyuniha. Jelaskan segala hutang-hutang yang ditinggalkan oleh si mati menggunakan harta peninggalannya. Itu wajib. Okey. Yang ketiga, yang seterusnya adalah dalam konteks hutang juga, iaitu tuntutan harta sepencarian. Pasangan yang hidup boleh untuk menuntut harta sepencarian yang dicari bersama dengan pasangannya yang meninggal dunia. Okay, sama ada dia suami atau isteri. Kalau suami mati, isteri boleh tuntut. Itulah kebanyakan yang berlaku dalam konteks kita di Malaysia ini. Dan kalaulah isteri yang mati, suami pun boleh tuntut harta sepencarian. Namun tak berapa banyaklah kesnya, suami tuntut, yang banyak isteri. Okey. Seterusnya hak yang ketiga iaitu hak wasiat. Tanfizu wasayahu. Tunaikan segala wasiat atau laksanakan segala wasiat yang dibuat oleh si mati yang melibatkan hartanya, sekiranya wasiat yang ditinggalkan itu sah menurut hukum syarak. Okey, baik. Itu kita dah bahas bulan lepas. Habis hak-hak itu, barulah harta yang ditinggalkan oleh si mati itu diagih-agihkan kepada waris-waris yang layak mendapat harta pusaka. Taqsimut syarikah, pembahagian harta pusaka. Justru harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati itu jangan bincang nak bahagi dulu. Kita tak, yang tu tak depan. Padahal pembahagian ni last sekali. Selepas daripada hak-hak yang tertanggung ke atas si mati daripada hartanya, kita tunaikan dulu. Kalaulah habis buat bayar hutang harta si mati, waris tak dapat apa dah lah. Sebab dia duduk terakhir pembahagian itu. Okey, baik. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan sentuh pula berkaitan dengan rukun-rukun pewarisan. Rukun pewarisan atau arkanul irsi. Okay? Sebab untuk melayakkan seseorang itu mendapat harta pusaka dan untuk meneruskan pembahagian harta pusaka mesti memenuhi rukun-rukunnya. Apa dia rukun pusaka? Rukun pusaka hanya ada 3 sahaja, tak banyak. Rukun negara ada 5. Rukun pusaka ada 3 saja. Rukun pusaka yang pertama si mati atau al-muwarris, yakni orang yang meninggal dunia. Yang kedua, rukun yang kedua adalah al-waris, iaitu waris yang hidup yang layak dapat harta pusaka yang ditinggalkan oleh pewaris atau si mati. Dan yang ketiga adalah al-maurus,
harta-harta yang ditinggalkan oleh si mati, atau kita panggil harta pusaka, atau juga kita panggil harta peninggalan. Inilah 3 rukun yang mana kalau tak cukup satu, tak jadi soal pembahagian pusaka, tak perlu bincanglah. Pembahagian pusaka itu kalau salah satu tak cukup. Waris ramai tapi tak ada orang mati, tak boleh nak bahagi juga, hanya koma sahaja. Koma tak boleh bahagi pusaka, dia kena titik. Boleh tuan-tuan dan puan-puan ya, dia kena titik, koma tak jadi. Lama, walaupun lama komanya, walaupun bedridden sekalipun, hartanya jangan diagih-agihkan lagi, kerana rukun untuk pembahagian pusaka adalah yang pertama si mati. Ulama berbahas tentang jenis-jenis kematian yang melayakkan hartanya dibahagikan secara faraid. Yang pertama, mati secara hakiki. Mati secara hakiki. Apa dia mati hakiki ini? Mati yang boleh dibuktikan seseorang itu mati. Contoh sekarang ini mudahlah, kita ada permit pengkebumian atau sijil kematian yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara di bahagian kelahiran dan kematian. Itu bukti mati hakiki, atau disaksikan bahawa orang itu sudah mati, ada kuburnya dan sebagainya. Itu mati hakiki. Yang kedua, mati hakiki tak banyaklah perbahasan. Apabila ada bukti kematian begitu, maka harta yang ditinggalkannya itu terjadilah harta pusaka. Mati jenis yang kedua iaitu mati secara hukmi. Iaitu kematian seseorang itu diputuskan oleh pihak mahkamah bahawa ia atau dia sudah meninggal dunia. Terutamanya bagi orang yang hilang. Dalam bahasa Arab dia panggil mafqud, orang yang hilang, yang tak diketahui ke mana hilangnya dan tidak dapat dipastikan ia hidup atau mati. Tak dengar khabar berita daripada orang yang hilang itu, khabar beritanya tidak dapat diketahui atau didengar oleh mereka yang sepatutnya mendengar khabar beritanya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks orang yang hilang ini, MH370 termasuk. Termasuk orang yang hilang. Sebab itu pada awal kejadian 370 ataupun selepas keluarnya keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan yang mengatakan berakhir Laut Hindi dan dianggap meninggal dunia itu tidak boleh untuk diguna pakai sebagai membahagikan harta pusaka dia. Sebab itu kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan, dia buat catatan di hujung tu. Keputusan yang dibuat ini tidak melibatkan pembahagian harta pusaka dan perkahwinan pasangannya. Perkara ini perlu dirujuk kepada mahkamah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu mati hukmi. Dalam konteks negara kita ini, kita ada presumption of death order, perintah anggapan kematian. Perintah anggapan kematian. Ulama berbahas tentang bilakah seseorang yang hilang ini boleh dihukumkan mati. Saya ambil pandangan mazhab Syafi'i kita sahaja. Menurut pandangan mazhab Syafi'i kita, seseorang yang hilang itu boleh dihukum mati apabila ia telah berumur 90 tahun atau tiada lagi orang yang masih hidup yang sebaya dengan dia lah, yang sebaya dengan dia tu.
Yang mana paling panjang? Kalau ada lagi orang hidup umur 100 tahun, kena tunggu 100 baru boleh diputuskan mati dari segi fiqahnya. Namun demikian, perbahasan tentang tempoh kematian ini merupakan suatu perkara ijtihadiyah, iaitu pandangan-pandangan ulama yang berijtihad dalam menentukan tempoh kematian. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks negara kita, untuk membahagikan harta pusaka bagi orang yang hilang, yang tidak diketahui ke mana perginya, hidup ke mati dia ni, kata turun ke laut dalam pergi mancing, tak balik-balik, hilang ni, meninggal kok. Kok itu mimpi tak pakai, kan, meninggal kok, kan, kok itu makna tidak ada kepastian. Isteri duduk rumah, tidur malam tu mimpi, Allah, dia mimpi suami dia dah meninggal, tak pakai mimpi isteri untuk bahagi pusaka. Dalam drama tak payah pakai lah, itu drama. Supaya kita jelas, siapa pun mimpi tak boleh pakai. Okay? Sebab mimpi bukan sumber hukum. Untuk ambil iktibar, terpulang ambil pengajaran. Siapa yang tidur tu yang mimpi, saya mimpi orang yang hilang dulu 10 tahun lepas mati dah, pergi beritahu ahli keluarga kata pun bahagilah pusaka. Tak boleh, kena buat keputusan mahkamah. Mimpi tak boleh diguna pakai sebagai sumber hukum. Kan kita belajar sumber hukum kan, Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas, Istiasan, Masalah Mursalah, Saddu Zara'i, macam-macam sumber. Tak ada list mimpi, tak ada. Supaya kita jelas dulu. Sebab kita pakai mimpi, mak saya mimpi ustaz, ayah saya dah mati, boleh tak nak bagi pusaka? Saya kata walaupun siapa mimpi tak boleh, sebab tak boleh jadi sumber hukum. Maksudnya begitulah ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, baik. Jadi bagaimana nak buat harta orang hilang ni banyak? Banyak. Tanah ada, hasil rumah sewa ada, hasil kebun ada, lembu ayam itik ada, kereta pun ada, tanah-tanah pun banyak, dia hilang. Diuruskan oleh orang yang hidup sebagai pemegang amanah, tapi bukan untuk diagihkan kepada waris-waris dia selama mana tidak diputuskan ia itu meninggal dunia. Okey, baik. Jadi dalam konteks ini bagi negara kita, kalau dalam mazhab Maliki meletakkan umur 70 tahun, Syafi'i kita 90 atau tiada lagi rakan sebaya dia yang masih hidup. Dalam mazhab Maliki meletakkan 70 tahun kerana ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati baina 60 wa 70 atau kama qala. Umur makku antara 60 ke 70. Jadi ambil yang paling lama 70. Itu pandangan mazhab Maliki. Okey, tapi kita lihat pandangan mazhab Syafi'i tadilah. Okey, baik. Namun dalam konteks negara kita kata kalaulah seorang itu, oleh kerana negara kita ini ada dualism sistem mahkamah yang melibatkan pentadbiran harta pun berbeza sedikit. Satu mahkamah syariah, satu mahkamah sivil. Dalam konteks negara kita, untuk tujuan pembahagian harta pusaka dan urusan pentadbiran harta seseorang yang hilang itu, keputusan untuk membuat perintah anggapan kematian atau presumption of death order adalah terletak bidang kuasanya kepada Mahkamah Tinggi Sivil.
Itu dari segi undang-undang dalam negara kita. Buat masa ini akan datang nak pindah serah bidang kuasa ke mahkamah syariah, wallahu alam, kita doakan begitulah. Namun demikian, jika melibatkan soal perkahwinan isteri kepada orang yang hilang itu, nak kahwin lain, dia mesti sama ada mohon perceraian, sama ada mohon fasakh, atau mohon perintah anggapan kematian di mahkamah syariah. Dia boleh banyak mohon perceraian, sama ada taklid yang dilapas dululah. Itu salah satu pilihan, 3 pilihan. Ataupun fasakh, ataupun anggapan kematian. Itu bagi tujuan perkahwinan. Hendaklah dibuat di mahkamah syariah. Perintah anggapan kematian itu dikeluarkan oleh mahkamah syariah. Biasanya bagi isteri lah. Bagi suami tak hilang, dia kahwin lain. Boleh faham lah tu tuan-tuan dan puan-puan ni. Kan? Yang perempuan tak boleh, sebab nak isteri orang kahwin tu, dia tanya anak dara ke janda kan. Kalau dah suami orang, mana boleh tulis. Jadi nak kepastian itu kena ambil perintah anggapan kematian. Salah satu bentuk untuk menyatakan ia bukan lagi isteri orang. Okey, boleh ya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, menimbulkan sedikit kerumitan atau sedikit dilema di antara dua benda ini. Dua perkara, dua bidang kuasa mahkamah ini. Bagi mahkamah tinggi sivil, bagi tujuan pembahagian harta pusaka, harta pusaka dan pentadbiran harta yang ditinggalkan oleh orang yang hilang itu, untuk diputuskan mati, hendaklah kehilangan itu berlaku 7 tahun. Sempurna 7 tahun. Baru boleh buat permohonan kepada Mahkamah Tinggi Sivil berdasarkan kepada Akta Keterangan 1950, Akta 56, Seksyen 108. Itu bagi orang yang hilang untuk bahagi pusaka. Jika kita tak ada perintah ini, pergi ke pejabat tanah atau mana-mana bahagian pembahagian pusaka, sama ada pejabat tanah, sama ada amanah raya atau Mahkamah Tinggi Sivil untuk tujuan pembahagian harta pusaka, wajib disertakan sijil mati atau perintah anggapan kematian, barulah boleh diproses pembahagian pusaka. Kalau tak ada benda-benda ini, tak boleh nak proses. Pergi jumpa pegawai, kawan baik dia lah kan, pegawai pusaka, pembahagian pusaka. Ayah saya dah hilang 10 tahun dah tak balik-balik. Boleh tak saya nak bahagi harta pusaka dia? Harta yang dia tinggalkan? Tak boleh. Bawa perintah tu dulu, baru dia bahagi. Okey, baik. Itu untuk tujuan pembahagian harta pusaka. Sebab itu saya kata tadi, soal untuk putus seorang itu mati atau tidak, berapa lama mahu tunggu, perkara ijtihadiyah. Ramai cendekiawan Islam hari ini meletakkan tempoh antara 1 tahun ke 2 tahun dah boleh putus mati, kerana proses siasatan kita canggih sekarang ini. Tak perlu lagi nak tunggu sampai 7 tahun. Ada pandangan begitu apabila melihat kepada prosesnya. Tapi kalau nak pegang kepada pandangan mazhab Syafi'i, kalau seorang itu hilang umur 40 tahun, nak tunggu umur 90 tahun, kena tunggu 50 tahun dulu. Kan? Sebab nak tunggu berumur 50 tahun. Itu pandangan mazhab Syafi'i untuk menjaga kemaslahatan atau hak orang yang hilang, supaya kita lebih yakin dalam proses pembahagian. Okey, baik. Bagi mahkamah syariah, untuk tujuan perintah anggapan kematian ini, bagi tujuan perkahwinan, boleh dipohon ke mahkamah syariah apabila kehilangan itu berlaku genap 4 tahun sahaja. 4 tahun je.
Cukup 4 tahun, masuk tahun ke-5, bolehlah difailkan perintah anggapan kematian bagi isteri berkenaan. Atau suami nak mohon juga pun boleh. Tapi kegunaan isteri lebih nampaklah, kerana mungkin nak kahwin lain dan sebagainya, kena tunggu 4 tahun dulu. Kalau dia sabar nak mohon perintah anggapan kematian. Kalau dia tak sabar, mohonlah ta'liq. Lebih awal lagi, 3 bulan ke 4 bulan. Jika dia meninggalkan akan saya atau saya meninggalkan akan dia selama 3 bulan atau 4 bulan berturut-turut, mengadulah ia kepada qadi, maka jatuhlah talak satu. Pakailah yang tu. Kalau tak sabar nak kahwin awal. Boleh faham tuan-tuan dan puan-puan. Sebab itu saya kata Islam beri 3 pilihan. Ya. Siapa yang pergi ke Siam? Perempuan itu. Kalau lelaki ada isteri pun yang pergi ke Siam kahwin, tak ada masalah. Yang perempuan, perkahwinannya selama mana belum diputuskan mati, kahwin di mana pun dianggap tidak sah lah. Sebab ia dianggap isteri orang. Sebab syarat bagi wanita yang dikahwini mesti bukan isteri orang. Sekarang masih isteri orang, tapi suami dia hilang, ustaz, tak balik-balik ni. Kena mohonlah perintah anggapan kematian atau minta mahkamah buat keputusan sebagaimana permohonan ta'liq atau fasakh atau perintah anggapan kematian. Jadi mana-mana yang dia rasa sesuai untuk dia. Tapi kesan hukum sedikit berbeza. Ada kesan hukum berbeza dengan pilihan itu. Jika ta'liq, cerai ta'liq, ia jadi cerai biasa. 3 kali suci iddahnya. Okey. Dan habis iddah berkenaan bagi yang masih lagi ada period lah ni, 3 kali suci. Okey. Atau 3 bulan, mana-manalah tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan suami hilang berapa lama? 6 bulan ustaz. Nak mohon ta'liq terpulang lah. Kan 7 bulan nak mohon ta'liq terpulang. Tapi kalau suami balik-balik, habis dah tempoh iddah, kena akad nikah barulah kalau nak. Itu kesan dia. Dan kalau isteri tu dah kahwin lain, habislah. Kecuali minta khuluk kalau suami baru tak nak cerai, yang nak lagi suami lama. Itu kesan berbeza lah. Okey. Kalau fasakh, walaupun dalam iddah tiba-tiba suami balik, pun tak boleh rujuk. Kerana fasakh, kena akad nikah baru juga. Boleh faham? Itu kesan berbeza. Tetapi kalau ta'liq tadi, suami balik dalam iddah, boleh rujuk. Tapi bagi yang anggapan kematian, berlaku khilaf ulama, situasi suami balik-balik. Dalam mazhab Syafi'i kita, kalau suami balik semula, walaupun isteri itu dah kahwin lain pun, suami boleh untuk mengambil balik isterinya. Habis nak ambil macam mana? Saat kahwin lain dah, mahkamah lah prosesnya. Bukan dia ambil pikul balik, itu bukan jadi bergaduh. Rujuk mahkamah lah. Sebab isteri berkahwin pun perintah mahkamah yang putuskan suami itu mati. Jadi untuk memutuskan hubungan berkenaan, biarlah melalui mahkamah juga. Itu pandangan mazhab Syafi'i kita. Ya? Keutamaan balik semula kepada suami lama. Okay? Tapi kalau dia nak kekal dengan suami baru, macam mana? Dalam mazhab Hambali pula diberi pilihan, kena bayar mas kahwin dahulu, suami boleh minta. Itu saya kata kesan hukum berbeza. Nak pilih, biar kita tahu kesannya. Sebab itu saya kata, bagi wanita yang sanggup tunggu 4 tahun ke atas baru mohon perintah anggapan kematian, nak kahwin lain, dia sayang betul kat suami dia tu, kok balik. Rupanya dia malah mohon, tu cerita lain lah. Bagi orang yang ada ilmu,
Sebab ia tahu kesan dia. Dia rasa sayang kat suami kan, sebab agak-agaknya tenang tak hidup apabila suami balik-balik lepas dia kahwin baru. Agak-agak. Kan? Bukan dia bergaduh. Hilang pun bukan suami lagi. Hilang di lautan, pergi mancing dan sebagainya. Pergi daki bukit, hilang tak balik-balik. Contoh. Agak-agak. Tenang tak hidup. Sebab itu Islam garis cantik. Dah tak tenang nak hidup dengan suami baru, asyik ingat suami lama, macam mana? Dah suami balik, tak balik cerita lain. Kan? Hak balik ni. Sebab itu Islam susung cukup cantik. Cuma kita kesedar atau tidak. Yang pergi mohon patah, tiba-tiba suami balik. Nak balik-balik. Suami baru tak nak cerai. Mahkamah tak boleh perintah. Kecuali dia kena mohon puluk tebus talak. Isteri mohon. Contohlah. Kan? Jadi boleh berfikirlah. Jadi untuk mahkamah syariah, bagi kes kehilangan hanya 4 tahun kerana berpegang kepada pandangan Saidina Umar. Okey, keputusan mahkamah 4 tahun. Mahkamah sivil buat 7 tahun. Okey, baik. Okey, baik. Namun keputusan yang dibuat oleh mahkamah syariah terhadap perintah anggapan kematian yang dimohon bagi tujuan perkahwinan tidak boleh diguna pakai untuk tujuan pembahagian harta pusaka buat masa ini. Kita doa supaya boleh pakai sekali harunglah, senang. Tak payah 2-3 kali pergi mahkamah. Itu kena pindah undang-undang lah. Pindah undang-undang yang ada setakat inilah. Okey, baik. Jadi kalau isteri dah mohon dah, kan, apabila dapat perintah anggapan kematian daripada mahkamah syariah, maka isteri berkenan bereddah 4 bulan 10 hari eddah mati. Kan? Baik, itu saya terkesan berbeza-beza tu. Eddah mati. Okey, baik. Perbincangan kita adalah dalam soal mati hukmi untuk tujuan pembahagian pusaka. Oleh itu mahkamah tinggi sivil lah buat masa ini 7 tahun. Sedikit isunya kerana berdasarkan kepada perintah anggapan kematian dan berdasarkan hukum syarak pun, waris yang hidup ketika perintah anggapan kematian dikeluarkan sahaja layak dapat pusaka. Okey, waris yang hidup ketika perintah anggapan kematian dikeluarkan sahaja layak pusaka. Kalaulah perintah anggapan kematian keluar hari ini, diputuskan oleh pihak mahkamah nama sekian-sekian, diputuskan mati itulah. Ia ada sistem penyiasatan dia lah, bukan terus file tu terus bagi tahu mati, tak. Ia ada soal siasat, ia ada penyiasatan dan sebagainya. Jangan kata pergi je tu dapat, tak. Ia akan siasat sepenuhnya. Pihak akan buat siasatan. Apabila diputuskan mati pada hari ini, yang mati semalam, contoh yang hilang ini ayah, mahkamah putuskan mati hari ini, tapi ayah ni ada anak dia seorang mati semalam, dah tak layak dapat pusaka anak yang mati semalam, kerana dia tak hidup ketika matinya si mati atau ketika diputuskan matinya si mati, kecuali mahkamah backdated tarikh mati. Itu cerita lain lah. Mungkin mahkamah buat siasatan, rupanya orang ni mati sungguh dah 2 tahun lepas lagi. Kan? Ia backdated, baru boleh. Tapi kalau tak backdated, ia bermula pada tarikh keputusan dibuat, tarikh itulah dianggap mati. Okey, baik. Itu mati secara hukmi. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mati yang ketiga adalah mati secara takdiri. Mati berdasarkan anggapan atau andaian. Yang ini di Malaysia tak berlaku lah. Ini tak berlaku. Baik, itu saya tak nak bincang panjang lah. Ingat, seorang anak
kanak-anak atau bayi atau janin yang masih berada dalam kandungan ibu tidak memiliki harta. Itu prinsip dia dalam Islam. Selama mana orang itu berada dalam kandungan maknya, dia tidak berharta. Tak ada harta. Sebab syarat untuk memiliki harta, mestilah ia berada atas dunia, hidup atas dunia, bukan atas alam rahim, bukan. Oleh itu, banyak pemberian-pemberian yang mungkin tidak sah. Mak beli barang kemas ni nak bagi ke bakal cucu mak dalam kandungan tu, tak sah. Mana boleh beri orang tak keluar lagi, tunggu keluar baru beri. Sebab syarat memiliki mesti berada atas dunia bagi penerima. Kan, supaya kita jelas kedudukan dia. Jadi secara umumnya, mati takdiri ini adalah mati anak dalam kandungan yang mana kematiannya itu adalah akibat perbuatan jenayah ke atas ibu yang hamil sehingga berlaku keguguran atau kelahiran mati. Penjenayah dikenakan denda ghurrah, denda keguguran janin akibat perbuatan jenayah, ya. Gugur biasa tak ada denda-denda. Jenayah sebab itu kata jarang berlaku. Denda itu dipanggil dalam fiqh jenayah kita atau undang-undang jenayah Islam, dia panggil denda ghurrah, denda jenayah ke atas keguguran janin. Maka penjenayah dikenakan denda suruh bayar, tak silap saya, 5 ekor unta. 1/20 daripada membunuh orang yang bernyawa dah atas dunia. Diat yang kena bayar, diat atau denda ini. Diat. Kalau orang yang dah hidup dibunuh, penjenayah akan dikenakan denda dia atau diatnya 100 ekor unta. Okey, 100 ekor unta. Bunuh tersalah ni, kalau bunuh sengaja kena bunuh balas. Yang bunuh tersalah atau bunuh sengaja yang dimaafkan oleh ahli warisnya. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam negara kita tak berlaku perkara ni. Baik tu saya kata tak adalah dalam saya bincang ni dalam fiqh Islam kita, fiqh Islami kita, dalam hukum kita, hukum Islam, undang-undang jenayah Islam. 5 ekor unta kurang lebih hampir 40,000 ringgit. Kan hampir 40,000 ringgit ke lebih. Tengok nilai unta lah. Unta biasa. Baik. Mahal seekor unta kan, hampir 10,000 seekor kan. Contoh. Kena bayar itulah. Islam dia letak atas barang, dia tak letak atas ringgit. Sebab ringgit boleh berubah, jatuh, turun, naik. Unta dah. Kalau kata 5 ekor lah. Kalau dulu 5 ekor harga 10,000, sekarang 5 ekor harga 50,000. 50,000 lah. Sebab 5 ekor. Kan, 5 ekor unta. 1/20. Mana 1/20 daripada 100 ekor, 5 lah. Okey. Namun ada khilaf ulama di sana lah. Cuma dalam mazhab Syafi'i kita berpegang begitu. Okey. Jadi apabila janin itu keguguran akibat jenayah ke atas ibunya, dampak cakap penjenayah dikenakan denda ghurrah tadi, diat tadi, nak dibayar kepada siapa? Itu ulama bincang. Sedangkan janin anak dalam kandungan tidak memiliki harta. Dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa denda atau diat berkenaan menjadi harta yang diwarisi kepada waris-waris anak yang keguguran tadi, yang mati tadi akibat perbuatan jenayah. Siapa? Ibu yang hamilkan dia itu dapat bahagian sebagai ibu. Ayah dia dapat bahagian sebagai ayah. Begitulah harta itu. Bukan ibu seorang. Namun menurut Undang-Undang Pusaka Mesir 1943 menetapkan bahawa denda itu hanya dibayar kepada ibu sahaja kerana dia yang mengalami kesakitan dan penderitaan.
berpegang kepada pandangan salah seorang dalam pandangan mazhab Maliki. Adalah dalam pandangan hukum syarak tu. Tapi dalam mazhab Syafi'i, denda berkenaan menjadi harta pusaka yang diwarisi kepada waris-waris anak dalam kandungan yang gugur akibat perbuatan jenayah. Tapi tak berlakulah di Malaysia. Denda dibayar bukan dibayar kepada waris. Waris nak kena ambil insurans, kan? Nak ambil takaful, contohlah. Tapi bukan denda daripada pemangsa atau daripada penjenayah. Okey, baik. Contohnya macam dia ragu, tarik, jatuh, dia tolak, dia sempak terajang, ibu yang hamil sehingga berlaku keguguran anak dalam kandungan. Ulama berbincang usia pun khilaf. Sebahagian besar mengatakan usia dah 4 bulan ditiupkan roh. Ada ulama juga mengatakan bahawa asal hamil sahaja dah dikena dah. Okey, untuk tiup roh dan roh tu untuk gugur biasa. Itu pandangan lah. Cuma saya tak bahas panjang tadi kerana dalam konteks negara kita tak berlaku. Hanya separa itu akademik sajalah. Bukan praktikal dalam negara kita buat masa ini. Akan datang takut nak laksanakan undang-undang jenayah Islam, wallahu a'lam. Kan kita tak tahu, tapi kita dah ada dah sedikit asas. Itu maksud saya. Okey, baik. Itu mati secara takdiri. Selesai bentuk mati. Lama nak bincang hukum pertama je. Kita tak bincang lagi perkara-perkara lain lah. Okey. Jadi rukun yang kedua pula adalah waris. Waris. Siapakah waris? Iaitu mereka yang layak mendapat harta peninggalan si mati. Kalaulah si mati itu mati, siapa yang layak mendapat harta pusaka si mati, maka itulah dipanggil waris dalam konteks pusaka. Dalam konteks hubungan hari raya adik-beradik itu cerita lain lah. Okey. Tak semua waris yang kita sebut waris itu layak pusaka kita. Kalaulah si mati ada anak lelaki, adik-beradik si mati sudah tidak layak pusaka. Tetapi kalau si mati tidak ada anak lelaki, yang ada anak perempuan, adik-beradik layak pusaka. Jadi adik-beradik ada kalanya menjadi waris yang layak pusaka, ada kalanya tidak, bergantung kepada situasi. Okay, jadi waris yang layak dapat harta pusaka mestilah hidup ketika matinya si mati. Waris mesti hidup ketika mati si mati. Panjang kalau kita nak bahas tentang ini. Maksudnya kalau seorang itu ayah meninggal pukul 5 petang hari sama, anak lelaki dia meninggal 5.30, maka anak lelaki itu layak pusaka ayah kerana dia hidup ketika ayah mati. Habis tak nak beri buat apa? Beri kat waris dia, bahagian dia. Tapi kalau ayah meninggal pukul 5, anak lelaki meninggal 4.30, anak lelaki tak layak pusaka ayah, malah ayah yang layak pusaka anak. Itu penting nak tentukan tarikh mati, waktu mati yang dicatat supaya kita tak ambil ringan. Alah, beza 2 minit sahaja, catat sama je lah. 2 minit mungkin 5 juta harta dapat. Kita nampak simple. Sebab itu celiknya atau kecanaan kita perkara ini penting diambil tahu oleh semua orang.
Jangan pakai kata Allah mati 2 minit. Kalau suami mati 4.5, isteri mati 4.32 atau 33 atau 5 minit berikutnya, isteri layak dapat harta pusaka suami. Habis nak beri buat apa ustaz, dia dah mati. Bukan masalah dia dah mati, masalah bahagian dia itu akan dapat kepada waris dia pula. Sebab syarat waris mesti hidup ketika mati si mati walaupun seketika. Itu penting tu. Mati. Kalau tak tahu siapa mati dulu Ustaz, nak buat macam mana? Jumpa-jumpa gentung lah. Terbakar, rumah terbakar. Kan mayat itu gentung, berpelukan suami isteri tu. Siapa mati dulu ni? Dul ke minah. Mimpi tak akan lah. Yang contoh, maka dalam konteks ini harta suami tidak boleh diwarisi oleh isteri, harta isteri tidak boleh diwarisi oleh suami. Kalau tak tahu siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Kan? Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okay, kita ada lebih kurang 3 minit lagi. Okay, baik. Sebab panjang lagi nak ulang ni. Kalau ada soalan boleh tanya, kita KIV dulu. Okay. Maksud saya begini ya. Bukannya jumpa dulu, contoh begini ya. Ayah dengan anak pergi mancing, contoh. Atau pergi mandi-mandi, mari kepala air, lemah dua-dua. Jumpa ayah mati, jumpa anak pun mati. Ayah jumpa pukul 4 petang, anak jumpa pukul 8 pagi besok. Siapa mati dulu? Pun dah mati jumpa, siapa mati dulu? Bukan jumpa dulu itu menandakan mati dulu. Sebab itu saya kena faham bahasa saya guna. Siapa yang mati dulu, bukan siapa yang jumpa dia mati dulu, bukan. Jatuh gaung, kereta aksiden, orang jumpa keesokan, jumpa dua-dua dah mati. Jumpa suami dulu, lepas tu baru jumpa isteri, tapi jumpa dua-dua dah mati. Siapa mati dulu ni? Yang jumpa dulu ke? Macam mana? Semua kita tak tahu. Apabila tak tahu siapa mati dulu dan siapa mati kemudian, mereka berdua ini tidak boleh saling mewarisi harta mereka berdua. Harta suami dapat kat waris suami tak tersenarai isteri ini. Harta isteri dapat kepada waris isteri tak tersenarai suami itu. Tetapi kalau boleh dibezakan, maka yang hidup layak dapat pusaka yang mati walaupun jarak kematian itu singkat, tapi boleh dibezakan. Kalau ilmu kedoktoran boleh membezakan dan sampai tahap ghalabatuz zan, berat sangka, bolehlah dengan syarat doktor itu pakar dia lah. Kan boleh doktor boleh kenal pasti. Tapi kena buktikan doktor itu pakar dia lah, bidang dia, bukan doktor-doktor biasa, supaya keraguan itu kita boleh hilangkan. Tentang mati serentak atau mati yang tidak diketahui siapa mati dulu, siapa mati kemudian, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kepada keputusan Muzakarah Fatwa Kebangsaan sekitar tahun 2008 yang menentukan, yang memutuskan bahawa tidak layak dapat pusaka pasangan ataupun mana-mana yang mati bersama, tak diketahui siapa mati dulu, siapa mati kemudian. Memang dalam mazhab Syafi'i kita pun begitu. Namun mengapa keputusan muzakarah ini dibuat? Kerana ada cubaan untuk memakai pandangan lain. Dibuat penegasan melalui keputusan muzakarah fatwa dalam mazhab Syafi'i kita memang jelaslah. Okey, baik. Okey. Kita kena sambung lagi bahagian rukun untuk akan datang insya-Allah. Okay. Jadi kalau tak ada soalan, saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.